Arif Budiman, warga negara Indonesia yang saat ini sedang berada di Kuala Lumpur. Berbicara mengenai public transportation, saya melihat Kuala Lumpur sudah maju dan modern dibandingkan kami di Jakarta. Mungkin yang pernah saya alami kesulitan di sini adalah dibandingkan dengan di Jakarta, saya melihat taksi ini sedikit buruk di sini. Yang lainnya seperti bus maupun tren, very good ya. Ada satu sistem yang baru saat ini sedang digalakkan pemerintah, yaitu sistem busway yang mempunyai jalur tersendiri sehingga kami bisa mencapai tempat tujuan dengan lebih cepat, bisa menampung banyak orang. Mungkin saat ini menjadi pilihan yang tepat bagi pemerintah di Jakarta karena tidak memerlukan banyak dana dibandingkan harus membuat sistem subway yang lebih modern. Terima kasih Arif Budiman, seorang warga Indonesia bekerja di Kuala Lumpur, melihat perbedaannya bagaimana sistem pengangkutan awam berjalan di Kuala Lumpur dan juga di Jakarta. Kita ambil yang bagus. Di Jakarta ni 7 juta populasinya. Kita hanya di Kuala Lumpur 2 juta. Pasal BRT tadi. Okey, teruskan. Tak sabar saya tak sabar sebab BRT saya sering tengok sistem, memang saya puji, tapi not applicable in Malaysia. Ya. Kenapa? Okey, pulai ladies sebab Indonesia memang dia nak buat monorail atau LRT, tapi oleh kerana segi ongkos. Ya. Kosnya cukup besar ya. Kos dia untuk buat BRT kalau berbanding dengan Malaysia memang saya rasa kurang sesuai sebab dia punya in term of dia punya design jalan, keperluan jalan yang lebar. Kita tidak ada luxury sebegitu sebab Indonesia memang wujud. Dan BRT dalam belanja 1 kilometer hanya lebih kurang 4 atau 5 juta. Jika dibandingkan kalau dia buat rail 10 juta. That's why Indonesia implement. Dia implement quite successful, tapi bukan ke semua routes. Dia ada lebih kurang sekarang 6 routes atau dia expanding it. Quite successful for Indonesia environment. To me in Malaysia, I put 3 question marks. Not suitable. Kita tak boleh ambil just like that. Ya betul. Mungkin nilai-nilai kita berbeza, suasananya berbeza. Memang sesuai di Indonesia memang sesuai. Tapi dia looking forward to have untuk jenis. Apakah solusi terbaik untuk sistem bas di PKL misalnya? Kerana kalau kita dengar cerita Budiman daripada Jakarta tu katakan sistem bas rapid transit di Jakarta tu at least penggunanya, usernya percaya dan boleh bekerjasama dengan penguasa, operator dan mereka menggunakan secara efisien. Dan walaupun ada hiccup sikit-sikit tu. Terang-terang saya kagum dengan penduduk yang begitu ramai, 7 juta. Kita lebih kurang 2 juta. Prof tak tengok exactly 60 million. Dia ada 60 juta. Masih dapat melakukan apa yang dia buat. Jadi di Kuala Lumpur ni bukan tak boleh buat. Jadi saya agree saya setuju. Tetapi perancangannya, studinya, surveynya harus dilakukan dengan teliti. Mungkin konsep jalannya berlainan. Kita tak boleh kata tiba-tiba di Brazil, Singapura ataupun Jakarta kita copy bulat-bulat tak boleh juga. Tak boleh. Jadi mungkin landscape-nya berbeza kena sebagainya. Okey, di talian sekarang kita ada bersama kami seorang NGO aktivis untuk pengangkutan awam, Muhammad Zulkarnain Hamzah daripada Transit My. Assalamualaikum Zulkarnain. Waalaikumsalam. Okey, bagaimana Transit melihat isu-isu berkenaan pengangkutan awam? Ada perubahan yang drastik, ada perubahan yang cukup menggalakkan, proaktif dilakukan oleh pihak kerajaan, disokong oleh pihak-pihak NGO seperti Transit My misalnya? Hari kami masih lagi menunggu. Sebenarnya masih lagi dalam mod tunggu dan lihat kerana pada pendapat kami sarana kerajaan apa yang telah dicanangkan kerajaan dalam Belanjawan 2009 semua idea-idea itu merupakan idea benar. Cuma daripada segi implementasi sekarang ini kami masih lagi belum melihat sebarang kesan lagi daripada cadangan-cadangan yang dikeluarkan, terutamanya cadangan untuk Suruhanjaya pilih pengangkutan awam danau. Okey, apa yang kita boleh lakukan kerana informasinya mungkin tidak sampai ke pihak NGO, daripada pihak orang ramai dan sebagainya, tetapi mungkin perancangannya telah diumumkan oleh pihak kerajaan. Bagaimana NGO dan boleh menjadikan suatu suara yang kuat, misalnya menggabungkan pengguna-pengguna misalnya, dan NGO seperti Transit ini menjadi suatu badan yang proaktif dan memberi idea-idea yang benar untuk membantu Rapid KL, membantu Prophet Zack dan sebagainya, dan juga EPU misalnya. Sebenarnya kami memang telah lama terbabit dalam beberapa perbincangan dengan pihak kerajaan dan di pihak negeri juga, dan kami telah beberapa kali menghantar cadangan terutamanya kepada Jabatan EPU dan kepada beberapa wakil Esko negeri. Namun masalah yang kami hadapi adalah kekurangan kemahuan politik daripada segi ide kerajaan di peringkat negeri atau di peringkat persekutuan, kerana kalau kita tengok sekarang sistem pengangkutan awam di Malaysia
protein dan bidang kuasa terlampau banyak. Itu yang kita akan bincangkan. Jadi bagaimana kita melihat mungkin agensi lebih daripada 10 agensi terlibat secara langsung dalam isu penghutan awam ni, dan juga cadangan penubuhan Suruhanjaya itu salah satu cadangan yang untuk mengatasi masalah ini. Jadi mungkin daripada pihak transit ada cadangan lain, misalnya bukan sahaja penubuhan Suruhanjaya itu dapat mengatasi segala-galanya, tetapi mungkin ada menuju ke arah tu kita boleh melakukan dalam masa pendek, sederhana dan panjang. Sebenarnya kefahaman terhadap pengangkutan awam itu sendiri sebenarnya kalau kita tengok pengangkutan awam dia berkesan di bandar-bandar di mana kepadatannya kependudukan tinggi dan kalau kita tengok di bandar Kuala Lumpur, kita telah lama mengabaikan aspek ini di mana ramai orang bersikap selfish mementingkan diri sendiri, iaitu lebih selesa untuk membawa kereta ke tempat kerja. Dan kalau kita tengok jumlah jalan yang ada sekarang tidak mencukupi untuk menampung jumlah pertambahan penduduk. Jadi kami mahukan mindset change satu perubahan paradigma daripada segi kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini. Maka kami fikir bahawa cadangan-cadangan yang telah dikeluarkan seperti pemanjangan jajaran LRT, kami rasakan bahawa itu tidak begitu value efektif kerana kami merasakan duit itu lebih baik digunakan untuk penyelesaian lain seperti PRT. Misalnya mungkin kita pengguna sendiri mungkin boleh berkorban sedikit misalnya, kerana untuk mendapatkan sistem yang bagus, kita misalnya Kuala Lumpur ni kawasan yang besar, dan apabila kerajaan menyediakan prasarana LRT, MRT ataupun pelbagai sistem pengangkutan awam, mungkin kita tidak dibenarkan masuk ke dalam bandar misalnya. Kita terpaksa meninggalkan kereta di rumah dan terpaksa menggunakan pengangkutan awam. Bagaimana kita educate user kita untuk melihat isu ini secara yang lebih besar? Itu masalahnya sebenarnya kerajaan telah memikirkan cadangan untuk mencari pengguna kereta untuk masuk dalam pusat bandar. Tetapi antara kajian yang dilakukan bahawa benda itu tidak praktikal. Itu dalam smart study yang dilakukan pada tahun, saya lupa, tapi beberapa tahun 10 atau 20 tahun yang lepas, bahawa survei tinjauan yang dilakukan bahawa ramai penduduk yang bekerja di Kuala Lumpur mereka tidak mahu menggunakan pengangkutan awam sekiranya pengangkutan awam itu tidak sedia efektif. Maka benda ni jadi macam chicken and egg, kita tak tahu yang mana satu nak mula. Dan di sinilah kerajaan patut memainkan peranan kerana dalam Kementerian Pengangkutan punya perancangan strategi juga persediaan prasarana dan operasi pengangkutan awam sepatutnya supply driven bukan demand driven. Okey, terima kasih Zulkarnain atas pandangan tersebut. Terima kasih Transit My.org, dan banyak lagi soalan saya nak tanya. Mungkin plan 2020 KL draft boleh digunakan sebagai permulaan misalnya. Tapi Prof Z dah banyak kajian-kajian, tapi mungkin dijual ke, ada orang beli dan sebagainya, atau digunakan atau tidak, disimpan dalam gerobok. Boleh. I think we hear a lot of comment about government. It was government effort. That's itu soalan saya. Tak kena kerjaan. Semua tak kena kerjaan. Tak kena pengusaha. We never blame kita sebagai pengguna. Okey, macam mana nak educate pengguna tu? Kita rehat dulu Syariah. Kita sabar dulu ni. Okey, kita rehat dulu. Kita jumpa lagi dalam wartawan. Terus hantar kepada kami. Kita rehat sebentar.